Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Fa in kunna nisaa'an fawqa isnatain falahunna sulsa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falhan nisf. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat lagi bersama menyambung kuliah berkaitan dengan harta kita, harta yang akan kita tinggalkan, harta yang akan kita berikan kepada waris kita setelah kita meninggal dunia. Dan Allah Ta'ala telah memprogramkan harta yang ditinggalkan itu tidak ditinggalkan begitu saja. Harta yang akan kita tinggalkan itu perlu diselesaikan mengikut panduan yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ayat yang saya baca tadi satu ayat yang sangat panjang sebenarnya, yang bermaksud yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Allah telah mewasiatkan pada kita, pada kedua ibu bapa, bahwasanya bagi anak-anak lelaki dan anak perempuan, bila kita bagi pusaka itu mislu hazzil unsayain, dua nisbah satu, dua pada anak lelaki dan satu kepada anak perempuan. Dan sekiranya kita fa in kunna nisa'an fawqa isnatain, dan sekiranya kita mati meninggalkan dua orang anak perempuan saja, falahunna sulusa ma tarak. Bagi kedua anak perempuan kita itu ialah 2/3. 2/3 yang akan didapati kepada kedua anak perempuan kita. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Dan sekiranya kita meninggalkan seorang saja anak perempuan, Allah sebut dalam Quran, maka bagi anak perempuan itu separuh daripada harta yang kita tinggalkan. Jadi pada malam ini kita nak belajar yang separuh. Satu ayat yang menyebut tentang separuh. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Satu ayat tu saja yang akan kita pelajari pada malam ini, yang disebutkan dalam Al-Quran tentang macam mana nak bagi separuh pada anak-anak kita. Pada anak kita, bila kita meninggal dunia, meninggalkan seorang anak perempuan saja. Dan sebenarnya kalau kita bercakap tentang faraid ni, ialah tentang kematian, masalah kematian. Dan mati ni suatu yang semua orang akan hadapi, cuma tak tahu bila. Dan bila tak tahu bila ni, kita tak suspend sangat. Macam kita tengok malam ni bola kan. Bola ni malam final. Jadi semua orang rasa suspend, nak tengok keputusan itu. Suspend, ramainya bergerak sana, suspend untuk menunggu keputusan. Sedangkan hakikat kematian sepatutnya kita lebih suspend lagi, kan? Pasal kiri ke kanan kita. Macam mana pertandingan kita, dua saja, iaitu menang dan kalah. Berarti kalau bola menang dan kalah, mati pun sama sebenarnya, menang dan kalah, kan? Menang dan kalah. Macam mana nak susun strategi supaya menang? Jadi suspendlah kita untuk menghadapi kematian sepatutnya. Bergeloralah hati kita untuk menghadapi kematian. Sebagaimana bergelora peminat bola sepak, tak salah tengok gelora tu kan, itu adalah kesukaan manusia, tapi sepatutnya lebih gelora lagi untuk kita menghadapi kematian kita. Macam mana persediaan kita, final kita nanti, macam mana kita final nanti. Dalam satu ayat Al-Quran yang selalu kita baca doa kan,
berkaitan dengan supaya kita tidak dipalingkan, tak dipalingkan muka kita waktu kita menghadapi betul-betul kematian itu. Jangan kita dipalingkan untuk ke bila digoda oleh syaitan pada saat akhir kita tu. Ini kalau kita dalam gambaran hadis tu diceritakan bahawasanya ibu bapa datang. Kalau ibu bapa yang telah mati kan, kalau kita nak menghadapi saat akhir tu, iblis datang dalam bentuk ibu bapa. Iblis datang dalam bentuk orang-orang yang rapat dengan kita. Mak, kamu ni bapa dah silap. Bapa dah silap. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa yang kita selalu baca kan. Supaya pada saat akhir itu la tuzigh qulubana, jangan dipalingkan hati kita. Itu doa yang selalu kita baca kan. La tuzigh qulubana ba'da, kita dah mengucap dah semua dah semayang, tapi di saat akhir itu final nanti jangan dipalingkan hati kita. Supaya apa? Supaya waktu digoda oleh syaitan nanti, iblis nanti, kita tak tergoda. Bila datang tadi, katakanlah syaitan datang dalam bentuk bapa ke dalam bentuk nenek ke, siapa yang rapat dengan kita? Dan ucapan cara digoda tu, mak, tadi kan, kamu sebenarnya bapa dah silap ni. Sepatutnya kamu kena masuk Nasrani. Sepatutnya kamu kena masuk Yahudi. Begitulah rintihan dan pedaya syaitan pada saat akhir. Begitu juga ibu kan. Ibu pun datang kalau kita ibu telah meninggal dunia untuk goda kita. Dan sekiranya saat itu keimanan kita, pertandingan kita pada waktu itu lemah, strategi kita lemah, kita akan ikut. Dan kita tidak boleh akhiri kalam kita, kehidupan kita dengan la ilaha illallah. Itulah kemuncak kehidupan seorang hamba Allah. Jadi kita sekarang ni sentiasa perlu berusaha untuk memastikan final kita tu boleh mengucap. Dan dalam keadaan yang husnul khatimah, dalam keadaan yang baik. Bukan dalam keadaan yang su'ul khatimah, dalam keadaan yang buruk. Jadi final stage itulah. Lepas itu kita kena sentiasa doa. Doa tu kan doa yang diajarkan oleh Nabi, yang dirakamkan di dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi balik pada pengajian kita pada malam ini, iaitu tadi kan ayat Al-Quran, satu ayat dalam Al-Quran surah An-Nisa yang disebut berkaitan dengan faraid ini, wa in kanat wahidatan falahan nis. Sekiranya kamu meninggalkan seorang anak perempuan, maka separuh daripada harta yang ditinggalkan itu kena beri kepada anak perempuan itu. Jadi apa syarat dia? Bila kita meninggal tu, apa syarat dia anak perempuan kita dapat separuh? Syaratnya seorang sahaja anak perempuan dan tidak ada yang sederajat dengannya dan tidak ada yang asobah dengannya. Maksudnya begini. Bila seorang tu satu keluarga tu ada seorang anak perempuan, tidak ada yang sederajat. Maksudnya kalau ada dua anak perempuan, dia tak dapat separuh. Ada tiga anak perempuan, tak dapat separuh. Satu. Yang kedua, juga tidak ada anak lelaki. Seorang anak perempuan, seorang anak lelaki, dia tak dapat separuh anak perempuan. Saya contohkan, tengok kan, ini tu kena dekat kan, tak boleh jauh, tak nampak. Katakanlah A kan, meninggal dunia, meninggalkan seorang anak perempuan, satu anak perempuan saja. A ni. Dan bersama dia, katakanlah A juga meninggalkan seorang bapa. Berarti nombor satu dia ada seorang anak perempuan, nombor dua dia ada seorang bapa. Jadi anak perempuan ni, bila A ni ada seorang ni saja, anak perempuan dalam Al-Quran menyebut fardunya ialah 1/2 daripada harta yang ditinggalkan. Okey? Jadi dalam kes yang macam ni, anak perempuan ni akan dapat 1/2, separuh. Dia tak dapat 100%. Tak dapat 100%. Kalau kita hanya ada seorang anak perempuan, anak ini hanya dapat separuh. Dan selebihnya, tengok siapa ada.
Jadi kebetulan ni arwah si mati ni hanya ada seorang anak perempuan dan ada bapa. Masih ada bapa. Umur 90 tahun dah bapa. Mungkin dah nyanyuk. Tapi ada bapa lagi. Bila ada bapa lagi, bapa berhak mendapat harta pusaka si mati, anak dia. Jadi dalam kes ini, bila ada seorang anak perempuan, bapa dipanggil asabah. Perhabis. Asabah ni perhabiskan harta. Bila perhabisnya, maksudnya bakinya 1/2, bapa sama akan dapat 1/2 daripada harta pusaka. Jadi yang kita nak faham pada malam ni, kalau boleh ilmu ni pun dah cukup daripada malam ni, itu 1/2 ni. Untuk fardu yang dikatakan fardu dalam ilmu faraid, fardu seorang anak perempuan. Siapa yang dapat 1/2? 1/2 ialah seorang anak perempuan. Kalau ada bersama, kata si mati ni ada satu lagi anak perempuan, maksudnya ada 2 kan? 2 dia tak dapat 1/2. Kita akan belajar nanti, dia akan dapat 2/3. Dia tak dapat 1/2. Okay? Dan yang ni, bapak ni. Bapak ni, itu contoh kalau si mati tinggal bapak. Kalau bapak dah tak ada, bapak dah lama meninggal dunia, hanya seorang anak perempuan, tengok siapa ada lagi. Cek tengok siapa ada. Kalau ada adik-beradik, adik-beradik dapat. Kalau ada bapak saudara dapat. Bahkan yang terakhir sekali, sepupu. Sepupu si mati, bukan sepupu ni. Sepupu si mati. Sepupu kita belah bapa, seibu sebapa ataupun sebapa. Seibu sebapa ataupun SB sebapa. Sepupu kita, dia juga akan dapat jumlah yang sama, 1/2. Yang lelaki, sepupu seibu sebapa ataupun sepupu sebapa yang lelaki, dia akan dapat 1/2. Kalau dia ramai, dia bagilah 1/2 tu. 3 orang bagi 1/2. Kalau sama level semua, bagi 1/2. Okey? Jadi waris kita ni bukan semestinya anak. Kena faham kan? Bukan semestinya anak, tetapi sampai ke sepupu, itu dikatakan waris. Dan dalam konteks ini, waris fardu yang dinyatakan dalam Quran ini saja, seorang anak perempuan. Bahkan kalau tak ada waris, kita buang semua. Sepupu pun tak ada, siapa pun tak ada. Si mati hanya meninggalkan seorang anak perempuan dan tak ada waris lain. Yang dia tinggalkan dikatakan waris zawil arham. Contoh kan? Ini pun satu yang patut kita kena tahu kan? Zawil arham. Zawil arham ni waris kita yang tak layak terima pusaka, yang tak layak dapat pusaka. Siapa dia? Si mati meninggalkan mak saudara, bapa saudara belah ibu. Contoh. Bapa saudara. Bapa saudara belah ibu. Ni tak dapat ni. Pak saudara kita, tapi dia belah ibu kita, tak dapat. Semua kita ni, tak kira laki perempuan, hanya mewarisi pusaka belah bapa semua. Kita tidak mewarisi pusaka belah ibu, melainkan kita dengan ibu kita saja dapat pusaka. Selain pada itu, belah bapa semua. Walaupun kita ada tuk belah mak kita, dia tidak mewarisi pusaka kita. Tapi tuk belah bapa kita, dia mewarisi pusaka kita. Sepupu kita belah bapa kita mewarisi pusaka. Sepupu kita belah ibu tidak mewarisi pusaka, walaupun sama-sama sepupu. Okey? Jadi bapa saudara ada, belah mak tak dapat pusaka. Harta ni 1/2 lagi ke mana? Ke Baitul Mal. Masuk Baitul Mal. Baitul Mal.
Tak dapat kak bapak saudara ni? Tak dapat kak bapak saudara kan? Jangan frah lah. Itu adalah peraturan yang ada sekarang ini lah. Undang-undang yang terima pakai dalam negara kita sekarang begitu. Berarti semua harta, kalau kita tidak ada waris, fardu dan asabah, harta itu akan masuk ke Baitul Mal. Cuma sekarang ni ada beberapa negara, Mesir dan sebagainya, telah ubah undang-undang ni, iaitu zawil, kalau tak ada waris fardu dan asabah di negara Mesir sekarang ni, dah bagi kepada waris zawil arham macam kes ni. Tapi dalam konteks negara kita tak buat lagi. Tidak ada penggubalan undang-undang lagi setakat ini. Jadi itu pun satu yang patutnya semua umat Islam sedar dan kena usahakan ramai-ramai masyarakat kena faham ilmu ni supaya diberikan kepada bapa saudara belah ibu. Waris belah ibu patut dapat berbanding dengan Baitul Mal. Sekarang ni kalau mati, Baitul Mal lebih utama daripada waris zawil arham. Kita dah belajar waris ada 3 dalam faraid. Waris fardu, waris asabah, waris zawil arham. Dan satu lagi Baitul Mal. Ini waris Baitul Mal ni kira kajian lah. Dalam faraid, dalam konteks negara kita sekarang ni, waris yang layak terima pusaka hanya fardu dan asabah. Zawil arham tak. Jadi bila zawil arham tidak, terus akan masuk ke Baitul Mal. Jadi benda ni kena diusahakan kan masyarakat, tetapi dah faraid dah ilmu yang hilang, tak ada siapa nak usaha. Akhirnya bila mati baru tak dapat. Begitu. Dah ilmu ni dah pupuh kan. Ilmu yang pupus. Jadi gitu sajalah. Mati baru tahu, mati baru tahu. Siapa nak usaha dah mati tak dapat apa-apa. Sedangkan dalam faraid ilmu Quran kan, ilmu Quran secara langsung. Kalau ikut Imam Syafi'i ni, ilmu apa itu ilmu fardu ain? Ilmu fardu ain ialah ilmu yang jelas dalam Al-Quran. Itu ikut Imam Syafi'i lah. Yang kita belajar sekarang di sekolah, di mana-mana, di masjid-masjid yang diajar ni, kita ikut golongan falsafah. Apa itu ilmu fardu ain? Ilmu yang wajib setiap orang buat. Kalau orang lain buat, orang lain tak boleh buat. Ilmu fardu kifayah, ilmu yang kalau ramai-ramai orang buat, hilang tanggungannya. Tapi kalau ikut mazhab, kalau ikut Syafi'i, Imam Syafi'i, fardu ain ialah ilmu yang jelas dalam Quran. Apa saja yang dinyatakan dalam Quran itu fardu ain. Jadi sepatutnya fardu ain ni kalau ikut Imam Syafi'i fardu ain, semua orang kena belajar. Semua orang kena tahu. Tapi sekarang ni tak kurang kan? Dan ilmu yang suruh oleh baginda Rasulullah je. Ajarilah anak kamu ilmu Al-Quran dan ilmu faraid. Akan datang akan hilang ilmu tu. Jadi sahabat tanya, ya wahai Rasulullah, macam mana boleh hilang ilmu sedangkan semua orang yang mengajar Quran, dia akan mengajar faraid dulu, 1000 tahun dulu zaman Rasulullah. Rasulullah kata akan hilang. Akan hilang. Jadi sahabat tak berapa nak jelas macam mana boleh hilang sedangkan kalau dia tok guru Quran, dia tok guru faraid. Sekarang ni tak ada. Hilang sungguh, betul-betul hilang. Tok guru Quran memang bukan tok guru faraid. Belajar syariah atau usuluddin di universiti mana, Azhar ke usul mana apa, belum tentu boleh faraid. Kan? Buat PhD dalam bidang apa pun, belum tentu boleh faraid. Jadi hilang sungguh. Itulah hadis Rasulullah, hebatnya Rasulullah. Bila dinyatakan tak boleh buat apa-apa. Tapi kita ni dah tahu hadis tu, patut kita usaha untuk kita tak termasuk dalam golongan yang tinggalkan faraid lah. Sepatutnya begitu. Dan bayangkanlah macam mana nak selesaikan tu kan, harta pusaka kalau begitu. Agak susah tu kan nak selesaikan kalau kita tak faham ilmu Al-Quran ini yang jelas. Dan bayangkanlah pada waktu zaman dahulu kan, macam mana nak selesai baginda Rasul duk main angka gini 1/2, 1/3. Macam mana Rasulullah selesaikan? Sangat susah. Tapi Rasul adalah Rasul.
Bila Allah bagi ilmu pada tu, ilmu kalau kata macam hadis sekarang lah, hadis masuk ilmu hadis kan dalam apa, 1 gig ke apa kan, 1 tera ke sekarang masuk dalam akal fikir Rasulullah. Tak ada, semua boleh selesai. Jadi kita kagum dengan teknologi. Sebenarnya Allah telah tunjukkan macam mana baginda Rasul dianugerahkan ilmu yang begitu rupa. Sebenarnya kalau tak belajar ni mana boleh buat. Dah bayangkan dulu tak ada angka lagi kan, matematik tak ada ilmu matematik lagi, tak ada hisab apa matematik tambahan, tak ada lagi. Tapi Rasulullah telah selesaikan begitu yang kompleks. Itu satu contoh. Kemudian yang kedua, katakanlah si mati sekarang ni, kalau kes macam ni mudah kan, yang saya contoh tadi sangat mudah dalam faraid, iaitu si mati meninggalkan seorang anak perempuan dengan tadi bapa. Ini mudah kes, selesai 1/2. Maksudnya kalau harta 100,000, ini dapat 50, ini akan dapat, bapa akan dapat 50. Itu sangat mudah. Okey. Tapi kita tukar sikit, biar sikit dalam. Si mati tak tinggal bapa, tak ada asabah. Dia meninggalkan ibu. Kita semua pun susah nak. Si mati meninggalkan ibu, tak ada. Arwah meninggalkan seorang anak perempuan, seorang ibu. Dan ingatkan dalam faraid, kita semua ni meninggal kita tak tahu macam mana. Semua kesnya tak sama. Ada 2 orang, ada 3 orang, ada bapa, ada ibu, ada nenek, macam-macam ada. Tadi kita ambil contoh saja 2 kes. Tadi tinggal bapa, ini tinggal ibu. Nak selesai macam mana? Bayangkanlah kalau tak belajar matematik nak selesai macam mana. Dah zaman dulu kan. Okey. Dalam Quran, faraid bagi ibu ialah 1/, kita dah belajar ni. Siapa ingat? 6. 1/6. Okey. Bila 1/6, nampak? Harta tu tidak dihabiskan. Harta tu tidak dihabiskan. Kenapa harta tu tak dihabiskan? Pasal tidak ada asabah, tak ada yang boleh perhabis. Okey, tengok. Dalam kita akan belajar nanti kan, dia panggil tasheh. Berarti anak perempuan 1/2, ibu 1/6. Harta akan dibagi 6. Anak perempuan dia akan bagi tasheh, jadi akan bagi 6. Ibu akan dapat 1 dan lebih lagi 4 bahagian lagi daripada 100,000. Di sini Baitul Mal lagi. Baitul Mal akan mendapat 2 bahagian. Dia adalah baki. Jadi kalau 100,000 tadi kan, 100,000 akan bagi 6. Berarti 100,000 bagi 3, 100,000 per 1, 2. Jadi masuk je di sini, ibu akan dapat 1 bahagian daripada 100,000 saja. Selebihnya 2 bahagian lagi akan masuk Baitul Mal. 2 bahagian, 40,000 ni. Berarti 100,000, 3 bahagian, berarti ni lebih kurang 50 kan? 50 juga. Selebih je, tak apa 50 kan? 40 lebih je. Tak kena kalkulator, kena kira lah. 40 lebih. 100,000 bagi 6. Okey. Jadi macam mana nak kira tu? Kita sekarang pun agak sukar kan? Tapi itulah Islam sejak daripada dulu. Itulah mukjizat. Itulah wahyu. Okey. Jadi sebenarnya sepatutnya benda ni diajar di sekolah kan. Sekolah diajar balik kan. Dan semua masjid ada. Tapi dah pupus semua kan. Tok guru pun dah tak ada dah. Pupus. Ini wallahu alam lah. Sedangkan ilmu tu semua orang akan mati kan? Semua orang akan mati dan semua orang akan tinggalkan pusaka. Dan pusaka, ada yang tinggal pusaka, ada yang tak tinggal pusaka, tinggal hutang. Kena bagi juga kan. Macam mana nak hutang kan? Tinggal pusaka berebut yang ni kan.
Tapi kalau tinggal hutang, itu masalah kan. Tapi kalau semua bakat belajar, selamatlah ruh dalam kubur. Tapi kalau semua bakat tak belajar, terseksalah ruh dalam kubur. Kenapa terseksa? Dah tak ada siapa pun ambil tanggungjawab untuk melunaskan hutang si mati. Sedangkan anak berebut-rebut untuk mendapatkan harta pusaka. Tapi bila bapa meninggalkan harta pusaka, tidak meninggalkan harta pusaka, dan bapa meninggalkan hutang, anak tidak berebut-rebut untuk menjelaskan hutang. Dan bila tak berebut menjelaskan hutang, baginda Rasul telah menjelaskan, nafsul mu'minu mu'allaqah. Ruh orang mukmin akan tergantung disebabkan bidainihi, disebabkan oleh hutangnya, sehingga dijelaskan hutangnya. Kita seorang itu kalau mati dan ada hutang, ruh dia tergantung, mu'allaqah, hadis kata. Benda ni tidak dicerita dalam ilmu ekonomi, tidak dicerita dalam ilmu ekonomi konvensional, tidak diceritakan oleh ahli-ahli sains, tapi baginda Rasul cerita. Seumpama kita Isra' Mi'raj, kita kubur apa semua di alam syurga, neraka dan sebagainya. Benda ni hanya ada dalam disampaikan oleh baginda Rasul melalui wahyunya. Jadi bila seorang bapa meninggal dan tak ada pusaka, sebaliknya ada hutang, dan anak tidak berebut-rebut menjelaskan hutang, nanyalah bapa. Ada seorang sahabat ahli Badar, bila meninggal dunia, Rasulullah, orang jemput Rasulullah, ni ada nak sembahyang mayat kan, dan baginda Rasul tanya, arwah ni ada hutang? Ada. Baginda berpaling, tak nak solat jemaah. Melainkan sahabat kata, tak apa Rasulullah, aku tangguh hutang dia. Baru baginda solat. Begitu kan. Sebab tu ingatkan, hutang ni besar. Tapi dalam ekonomi sekarang, hutang adalah peluang. Lain konsep. Dalam ekonomi Islam, hutang liability. Kalau kita belajar ekonomi, tapi dah tak sama kan? Tak sama. Dan orang masih kita pun daripada kecil dalam situasi ekonomi konvensional barat, kapitalis. Jadi hutang peluang. Dan kan kalau aku mati, hutang ni macam mana? Sebab tu kalau sekarang ni, kalau kita ada hutang, beli rumah, beli kereta, ambil takaful lah. Dulu insurans dah, sekarang ambil takaful. Pasal kalau mati ada takaful cover. Mati tu tutup mata terus. Seolah-olah lah dari segi kiasannya tutup mata. Pasal apa? Hutang tak ada. Tapi kalau mati ada hutang, payah nak tutup mata. Orang yang hidup nampak tutup, tapi hakikatnya tak tutup. Terus tergantung. Dan sebab tu tanggungjawab anak-anak kita kan sebagai ahli waris ini kena bertanggungjawab untuk melunaskan hutang waris kita. Macam tadi kan, saya contoh tadi. Kita buang yang ni, kita ambil balik kan. Nak fahamkan yang ni kan. Sepupu tadi. Sepupu tadi bila meninggal dunia, sepupu yang lelaki kan, dia akan dapat 3 bahagian juga, sama 50,000 juga. Okey. Sekarang ni, katakanlah sekarang ni, sepupu ni kita tak bagi. Anak perempuan ni rebut seorang-seorang. Aku anak dia. Aku anak dia, nak seorang-seorang. Dia pun tak kenal pak sepupu dia. Tak kenal mana-mana. Tak pernah dijumpa antara bapa ni, sepupu ni tidak diperkenalkan kepada anak ni. Jadi orang datang nak dawai, tak nak. Jadi dia nak ambil seorang-seorang. Boleh tak boleh? Tak boleh. Dan sepupu ni kalau tak bagi, dia boleh dakwa mahkamah. Dia boleh dakwa anak perempuan untuk mendapatkan hak dia 50,000. Ini hak. Okey? Hak. Dalam faraid ada hak. Hak. Tapi satu perkara yang kita kena ingat, dalam faraid juga ada tanggungjawab. Ada tanggungjawab. Bila ada tanggungjawab,
Andai kata si mati ni ada hutang negatif 100,000 tadi. Siapa kena bayar hutang tu? Ada tak sepupu ni, biar aku bayar hutang. Sebalik. Realiti sekarang. Payah kan? Siapa nak bayar? Ada sepupu sanggup. Bukan sepupu, anak pun tak sanggup. Sedangkan anak wajib selesai tu. Kalau lelaki, perempuan dia tidak ada tanggungan. Berarti kalau lelaki dia kena tanggung. Itulah. Untungnya dalam Islam kalau semua pakat faham, berarti bila mati berlaku kematian, insya-Allah kalau semua belajar, semua dalam keluarga yang faham Al-Quran, lancar perjalanan alam seterusnya. Tapi kalau tak faham dan tak bersedia, jam. Pertempuran sengit lah, macam bola pada malam ni, sengit lah mungkin kan. Sengit. Kenapa? Tak faham. Sebab tu dalam surah ni dirumuskan oleh Al-Quran juga. Dalam Al-Quran, dalam masalah faraid ini kan, Al-Quran rumuskan, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Itu rumusan Al-Quran, rumusan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan harta kehidupan duniawi ini. Apa maksud? Aba'ukum, bapak-bapak kamu, bapak saudara kamu, tok kamu dan sebagainya lah, atas semua ke atas. Wa abna'ukum, anak cucu kamu, anak cucu sepupu dan sebagainya. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tak tahu siapa yang akan memberi manfaat kepada kamu bila kamu mati. Kita tak tahu. Anak tak beri manfaat, adik-beradik tak beri manfaat. Bila kita mati, yang beri manfaat sepupu kita, alhamdulillah. Sepupu kita yang faham agama memberi manfaat. Ada 100 orang waris kita, 100 tak beri manfaat, seorang aja beri manfaat, alhamdulillah. Tapi kalau 100 waris kita, 100 semua tak beri manfaat, Allah, memang tak ada guna betul. Seperti yang dinyatakan oleh Allah dalam Quran. Bila kita mati, siapa akan memberi guna pada kita? Kita tak tahu. Sebab tu ikatan dalam keluarga itu perlu dibina dengan agama. Mesti dibina di atas asas agama. Pasal bila mati seolah putus. Mati dah arwah tu kan, kita bagilah faraid. Sedangkan mati adalah perjalanan seterusnya saja. Dia singgah ke dunia, sama perjalanan dia lagi. Dia memerlukan lagi pelbagai sumbangan, doa, sedekah dan sebagainya lagi, kan? Fatihah tak siapa, keluar Allah tak siapa, selawat tak siapa, apa pun tak siapa, kering kontang. Anak beranak yang kering kontang, dia putus dah dengan dunia. Sedangkan mana boleh putus dunia dan akhirat? Itulah Rasul datang tu untuk menceritakan tentang kehidupan dunia dan akhirat. Dunia, akhirat tu jangan putus. Bapak mati, tak ada, matilah bapak. Ada bapak. Lepas solat, tak ada. Tak pernah doa pada bapak dia. Mati dah. Sedangkan dia anak siapa kan? Dan seorang bapak, orang yang arwah tu perlukan pertolongan, perlukan sumbangan lain. Lepas tu ada sedekah jariah, ilmu manfaat. Ini yang akan memberi ruang kepada si mati untuk mendapat nikmat di alam seterusnya. Kita pun nak nikmat juga di alam seterusnya. Siapa yang akan baca Yasin pada kita, siapa yang akan sedekah Fatihah pada kita, siapa yang akan usul kubur kita, kita tak tahu. Sebab tu yang pentingnya baik dalam hubungan kan. Itulah nikmat kalau dapat mati ramai orang solat apa semua, alhamdulillah kan. Mestilah ada yang akan memberi manfaat. Itu satu. Berarti balik kepada kita tadi, kalaulah si mati tadi, yang tadi, dia ada anak lelaki, lain pula kes kan.
arwah meninggalkan seorang anak lelaki dan seorang seorang anak perempuan dan seorang anak lelaki. Nombor 2, satu anak lelaki. Kalau satu anak lelaki, dia tak bolehlah anak perempuan ni gugur 1/2. Gugur 1/2 ni dia akan jadi asabah. Asabah berhabis harta tadi, tapi 2/1. Jadi anak perempuan akan dapat berapa? 1 bahagian, anak lelaki akan dapat 2 bahagian. Harta tu akan dibahagi 3. Harta 1,000 bagi 3, anak perempuan dapat 1 bahagian, anak lelaki dapat 2 bahagian. Dia tak dapat, jangan kata anak perempuan separuh, anak lelaki separuh. Tak. Bila bercampur anak lelaki dengan anak perempuan, dia panggil asabah. Dia tak jadi fardu. Kalau dia seorang tunggal anak perempuan, baru jadi fardu. Kalau bercampur dengan anak lelaki, dia jadi asabah. Dia perhabiskan harta tu, tapi perhabis macam mana? 2/1. 2 bagi anak lelaki, 1 bagi. Tetapi anak lelaki ni jenis baik. Tak apalah kak, tak apalah dik, kita bagi sama rata. Boleh ke tidak? Boleh. Kalau setuju begitu. Jenis agama sikit kan. Tengok adik dia miskin apa semua, tak apalah dik, kita bagi sama rata. Harta bapa. Alhamdulillah lah kalau dapat waris macam tu. Okey sama sikit lagi. Sekarang ni si mati, satu lagi kita tambah, ada suami. Kalau ada suami, lain pula ceritanya. Kalau ada suami, kita semua kalau isteri kita meninggal dunia dan ada anak kan, dia ada anak lah maksudnya ni, ada anak laki, anak perempuan, suami akan dapat 1/4. Kita ni kalau isteri kita mati, suami akan dapat 1/4. Pasal isteri kita ada anak. Sebaliknya kalau isteri tak ada anak, suami akan dapat fardu yang ditentukan oleh Al-Quran ialah 1/2. Tapi dalam kes ni 1/4 sajalah dapat. Bila 1/4 nak bagi macam mana? Jadi ini harta ni dibagi 4. Berarti anak perempuan akan dapat 1 bahagian, berarti lelaki 2 bahagian dan bapa 1. Harta tu akan dibagi 4, anak bahagian dapat 1 daripada 100,000, anak lelaki dapat 2 daripada 100,000, suami akan dapat 1 daripada 100,000. Hak isteri lah kalau meninggal dunia. Dan satu perkara juga, suami boleh menuntut harta sepercarian. Kita duk faham sekarang bila menuntut harta sepercarian ialah isteri ke atas suami. Sama sebenarnya. Isteri ke atas suami ataupun suami ke atas isteri. Sama. Boleh nuntut lah. Kalau ini proses terakhir faraid. Tapi kalau katalah dah terakhir macam ni lah. Anak perempuan akan dapat 1 bahagian daripada harta pusaka. Harta tu akan dibagi 4. Bapa 1/4. Yang ni anak lelaki dengan anak perempuan ni asabah. Bila asabah, balance dia berapa? 3/4. 3/4, anak lelaki dapat 2, anak perempuan dapat 1, bapa dapat 1 bahagian. Kalau nak mudah cerita, kita jadikan dia ni 80,000 kan. 80,000. Jadi anak ni akan dapat 20,000, ini akan dapat 40,000, ini akan dapat 20,000. Gitu. Dalam bentuk jumlah. Okey. Itu satu yang dikatakan anak perempuan ni dapat 1/2. Kalau katakanlah si mati tak ada anak perempuan, dia ada cucu perempuan, pun sama. Sekarang ni
Si mati tak ada anak perempuan. Yang dia adanya ialah cucu perempuan saja. Contoh. Si mati meninggalkan satu cucu perempuan. Satu cucu perempuan. Hilap lah. Cucu si itu cucu. Si mati meninggalkan cucu perempuan. Cucu perempuan daripada anak lelaki. Bukan cucu perempuan daripada anak perempuan. Yang ni pun dia akan mengambil tempat anak perempuan tadi, iaitu 1/2. Jadi fardu yang ditentukan oleh Quran 1/2. Pertama, satu ialah bagi anak perempuan. Yang kedua, bagi cucu perempuan daripada anak lelaki. Ini yang dikatakan waris fardu 1/2. Si mati meninggalkan seorang cucu perempuan daripada anak lelaki. Bila seorang cucu perempuan itu akan dapat 1/2 harta. Selebihnya tengoklah waris lain yang ada. Okay. Tapi kalau si mati itu meninggalkan anak perempuan, si mati juga ada anak perempuan, cucu tak dapat. Pasal anak lebih dekat. Tengok siapa yang lebih dekat. Jadi kalau tak buat ini, dalam konteks ini, si mati tak ada siapa. Yang dia ada hanya cucu perempuan daripada anak lelaki. Jadi cucu perempuan juga fardunya ni. Yang kita nak faham fardunya ialah 1/2. Jadi siapa-siapa yang sudah ada cucu perempuan daripada anak lelaki, 1/2 peruntukan dia. Okey. Tapi kalau kita sudah ada anak, sudah ada cucu tak dapat. Semua dapat ke anak kita. Tapi kalau anak kita meninggal dunia dulu, sebelum kita, dapat kat cucu lah kita. Bila dapat kat cucu yang mewarisi pusaka kita hanya belah anak lelaki. Cucu belah anak perempuan tak mewarisi pusaka. Dia belah suami dia nanti, belah bapak dia yang mewarisi pusaka. Saya dah beritahu kan, kita semua ni mewarisi pusaka hanya belah bapak. Tak kira lelaki perempuan, belah bapak. Wallahu alam. Takat tu dulu, insya-Allah kan. Ada soalan?